Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wallazi sanna ilaina al-qiyam wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang berbahagia lagi dikasihi pengurusi surau, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para alim ulama, para asatizah, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada pagi ini. Dan alhamdulillah, mungkin di kalangan tuan-tuan ada yang datang awal. Ini saya difahamkan kita ada qiyamulai di surau dan kita ada sahur bersama di surau. Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala hitungkan amalan kita sebagai amal soleh untuk kita tuai di akhirat kelak. Apa khabar tuan-tuan? Apa sihat ya? Apa letak air ni? Takut minum pula. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Ramadan. Ramadan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW seringkali digandingkan dan diregukan dengan banyak gandingan. Kadang-kadang kita dengar Al-Quran, Ramadan digandingkan dengan Al-Quran. Kadang-kadang Ramadan digandingkan dengan Lailatul Qadar. Dan kadang-kadang Al-Quran digandingkan dengan banyak gandingan, seperti digandingkan dengan bersabar. Namun gandingan yang tidak kurang hebatnya adalah gandingan di antara Ramadan dan juga sedekah. Dan insya-Allah hari ini di kesempatan masa yang ada kita akan bincang tentang hubungan di antara sedekah dan juga Ramadan. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah, kita sedia maklum sedekah pada bulan Ramadan merupakan satu sedekah yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling pemurah. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan bila masuk Ramadan, Nabi menjadi orang yang pemurah itu lebih pemurah daripada bulan-bulan yang lain. Dan hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas bin Malik, katanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang kita berikan sumbangan kita, yang kita berikan wang kita itu pada bulan Ramadan. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah, ibadah sedekah adalah ibadah yang mempunyai kelebihan yang besar dan dia mempunyai keajaiban-keajaiban. Ia menjadi satu amalan yang sangat diinginkan dan didambakan oleh orang-orang yang di dalam sakaratul maut. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia dalam keadaan sakaratul maut. Kemabukan maut itu sebelum dia datang kematian kepadanya, maka dia mendambakan satu amalan yang dia nak buat, iaitu amalan sedekah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana seseorang yang apabila datang kepada dia kematian, sakaratul maut, dia tahu kalaulah Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia masa
postpone kepada dia sedikit sahaja masa untuk dia beramal. Dia nak buat amalan yang mudah tapi memberi impak yang besar. Sebagai contoh, kita melihat kepada seorang yang peniaga. Apabila seorang tu berniaga, dia nak keuntungan yang besar. Maka bila dia keluarkan modal, dia dapat keuntungan, duit yang dia untung tu dia tak simpan sahaja. Kalau kita simpan sahaja, dia besar banyak itulah. Tetapi untuk kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar, kita akan simpan di dalam akaun pelaburan. Kerana dia tahu apabila kita melabur, hasil keuntungan itu dia akan lebih besar disebabkan pelaburan yang kita laburkan. Dan kalau kita lihat, sedekah ini sebenarnya ia merupakan satu pelaburan akhirat yang paling menguntungkan. Kerana itu orang yang di dalam sakaratul maut, dia mendambakan supaya Allah Subhanahu wa taala panjangkan sedikit umur dia untuk dia memberi sedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anak kamu, harta kamu itu melalaikan kamu daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang membuat demikian, harta-harta dan anak pinaknya boleh menyebabkan dia lupa daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk di dalam golongan orang-orang yang rugi. Kemudian Allah Taala sambung dalam ayat seterusnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut wa anfiqu, dan berilah infak. Kita dah bahas di dalam masjid ni dulu kuliah maghrib kita, wa anfiqu, memberi infak. Infak ini di dalam bahasa Arab maksud dia kita memberikan an-nafaqah. Perkataan nafaqah itu di dalam bahasa Arab maksud dia wusulul ilal ghairi, iaitulah sesuatu yang sampai kepada pihak yang lain. Itu maksudnya nafaqah. Sebab itu kalau tuan-tuan kita tengok bahasa Arab ni, kalau sebut terowong Arab sebut nafaqah. Kenapa kita masuk di sini dan kita akan sampai di sana. Jadi asal makna nafaq itu, al-infaq, memberi infak, memberi sumbangan itu bertujuan untuk kita sampai kepada orang lain. Sebab orang Arab, tuan-tuan muslimat, sebelum kedatangan Islam, mereka memberi sumbangan juga. Ramai daripada orang Arab jahiliyah sebelum datang Islam itu mereka memberi sumbangan, tetapi mereka tidak mengenali perkataan infak. Mereka mengenali dengan perkataan al-karam, mulia, membawa makna suka menderma. Tetapi bila Islam datang, Islam membawa satu istilah infak dengan maksud apabila kamu memberi dengan tujuan untuk pemberian itu sampai kepada penerimanya. Kerana orang Arab ketika itu apabila mereka memberi sumbangan, tujuan mereka bukan untuk sampai kepada penerima, tetapi supaya diri mereka disebut mereka orang yang suka menderma. Tapi apabila Islam datang, Islam bawa dengan satu istilah infak dengan maksud kita memberi sumbangan bukan untuk diri kita disebut, tetapi untuk menyampaikan pemberian kita kepada penerima. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut wa anfiqu, dan berilah infak, bersedekahlah mimma razaqnakum, sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu sebelum datang kepada kamu kematian. Para ulama tafsir mentafsirkan sebelum datang kematian ni dalam keadaan mereka itu dalam keadaan sakaratul maut. Belum mati lagi tapi dalam keadaan nazak. Fayaqul, dia akan berkata ketika itu, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kalau boleh tunda sedikit sahaja masa kepada satu tempoh yang dekat, fa as-saddaqa, kerana aku nak memberi sedekah, wa akum minas solihin, dan aku nak jadi orang-orang yang soleh. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak-banyak amalan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala highlight kepada kita seseorang yang dalam keadaan sakaratul maut
Apa amalan yang ingin dia lakukan? Kalau Allah Ta'ala bagi sedikit sahaja masa untuk dia hidup, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut fa'asaddaqa, aku nak memberi sedekah, aku nak memberi infak. Kerana apa? Kerana infak itu dia mempunyai keajaibannya. Kerana dia tahu sedekah itu satu amalan yang mudah tetapi kesannya besar. Dia melupakan satu pelaburan. Kerana itu apabila dia dalam keadaan sakaratul maut, dia mendambakan dan mengimpikan supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan satu masa kepada dia untuk dia bersedekah. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita sedekah, kita seolah-olah mengeluarkan satu modal, kita sebut sebagai outcome. Kita keluarkan sesuatu yang ada pada diri kita kepada orang lain. Sudah pasti apabila kita memberikan sesuatu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita pahala. Namun sebagai manusia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tahu manusia ini dia nakkan kepada income. Apabila kita keluarkan dana, kita keluarkan modal daripada kita, maka kita perlukan, kita nak, manusia ni lumrah dia nak apa balik kepada dia. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala janjikan beberapa kelebihan di dalam amalan bersedekah sebagai income kepada kita. Di antaranya dia kesempatan yang masa yang ada, Allah Subhanahu Wa Ta'ala janjikan kepada kita apabila kita bersedekah, Allah janjikan kepada kita timbal balik, timbal balas yang balik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan gantian kepada kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Wa ma anfaqtum, dan apa-apa yang kamu berikan, kamu sedekahkan, kamu sumbangkan, min syai'in, daripada sesuatu, fahuwa yukhlifuh, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan gantian. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Apa sahaja tuan-tuan yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, Allah janjikan kepada kita fahuwa yukhlifu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan gantian. Dan Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, Nabi sebut, ma naqasat sadaqah min malin, tidaklah sedekah itu mengurangkan harta kita. Sebab itu kalau kita dengar hadis ini, kita rasa macam pelik. Nabi SAW sebut, ma naqasat sadaqah min malin, sedekah itu tidak mengurangkan harta kita. Kadang kita ada RM100, kita ada RM100, kita sedekah RM50, tinggal RM50, apa yang tak kurang? Kita rasa berkurang, tapi Nabi SAW kata tidak kurang. Itulah formula matematik di dalam agama, tuan-tuan. Formula matematik dalam agama dia tak sama macam formula kita belajar matematik di sekolah. Sebab itu kita tengok dalam bab akidah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala formula matematik dia 6. Contohnya rukun iman 6 rukun iman tu kita tak percaya satu saja. 6 tolak 1 jadi 5, tapi 6 tolak 1 dalam akidah jadi kosong. Itu formula dia tidak sama. Begitu juga dengan nisbah. Kalau kita buat baik, orang bagi balasan setimpal dengan amalan kita. Tetapi dalam contohnya kita buat ibadah baca Al-Quran di bulan Ramadan, Allah Ta'ala bagi satu huruf bersamaan 10 pahala. Dia tak sama, dia bukan satu huruf satu pahala, tetapi satu huruf 10 pahala. Kerana dia punya nisbahnya, formula matematik di dalam agama itu tidak sama. Begitu juga dengan sedekah. Kita ada RM1. RM1 aja kita ada. Kita infakkan RM1 itu, Allah gantikan dengan 700. 1 tolak 1 kosong. Tapi di dalam formula agama, 1 tolak 1 jadi 700. Berdasarkan dengan ayat Quran, Allah Ta'ala sebut, masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perumpamaan orang yang memberi infak, memberi sumbangan di jalan Allah,
seperti mana dia menanam sebiji benih, yang mana sebiji benih itu mengeluarkan 7 tangkai. 7 tangkai itu mengeluarkan 7 biji buah benih, 700 buah benih lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita satu perumpamaan. Apabila kita memberi sedekah itu, kita tolak wang kita, tetapi Allah Taala gantikan dengan pahala 700. Dan Allah Subhanahu wa taala reservekan kepada kita satu ayat, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandakan kepada siapa yang dia nak. Ada berdasarkan keikhlasan seseorang itu, boleh jadi bukan 700, boleh jadi 7,000, boleh jadi 70,000, boleh jadi 700,000. Berdasarkan Allah Ta'ala, yudha'ifu liman yasha. Dia menggandakan kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Tetapi ini semua tuan-tuan, dia memerlukan kepada syarat dia. Apa syarat dia? Iaitulah keikhlasan kepada Allah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tak ada keikhlasan dan tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala, mungkin seseorang hamba itu dia tak akan merasai pergantian yang Allah Subhanahu wa taala berikan daripada sedekah dia. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah, ada satu hadis Nabi SAW sebut, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidak ada satu pagi pun yang seorang hamba itu dia berpagian pada pagi tersebut, melainkan ada 2 malaikat yang turun. Apa malaikat ini buat? Satu daripada malaikat ini dia akan kata, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada yang memberi sumbangan itu khalafa, gantian dia. Wa yaqulul akhar, dan satu lagi malaikat dia akan berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bakhil kedekut itu talafa, kehancuran dan kerugian. Tuan-tuan muslimat, ramai orang yang bila baca hadis ini dia gambarkan Allah Subhanahu wa taala berikan gantian itu dengan dalam bentuk wang. Ya. Almarhum Dr. Yusuf Al-Qardawi ketika dia mensyarahkan hadis ini, dia mengatakan ramai orang salah faham apabila dia kata Allah Ta'ala berikan gantian itu, dia hanya melihat dengan keuangan dan juga harta. Kadang-kadang jadi dia kata saya sedekah banyak dah, tapi tak benar pula Allah Ta'ala bagi kepada saya kaya pun. Jadi dia rasa macam Allah Subhanahu wa taala tinggalkan dia. Tapi sebenarnya tuan-tuan, ya memanglah kita kata harta tu dan wang itu kita perlukan, ya. Orang kata duit bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya perlukan duit. Benar tuan-tuan. Tetapi kalau kita amati yang benar-benar, manusia ini dia perlukan kebahagiaan. Dia impikan ketenangan dalam kehidupan, dan kadang-kadang ketenangan dan kesenangan ini dia tidak datang dalam bentuk wang dan harta. Sebab itu Dr. Yusuf Al-Qardawi apabila dia mensyarahkan hadis ini, dia kata gantian yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini kadang-kadang dia datang dalam Allah Subhanahu wa taala jelmakan dalam bentuk anak-anak yang soleh. Kadang-kadang kita dapat anak yang soleh, isteri yang solehah, ketenangan di dalam rumah tangga. Kadang-kadang kita pergi kerja, kita dapat office mate kita yang membantu. Ini juga merupakan satu rezeki, dan kemungkinan ia merupakan timbal balas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hasil daripada kita sedekah. Manakala Allah Subhanahu wa Nabi SAW sebut, malaikat yang kedua itu mengatakan, mendoakan kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bakhil dan kedekut ini talafa, kerugian dan kehancuran. Kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, kehancuran ni kadang-kadang orang tengok dia hilang harta, dan kemungkinan besar berlaku orang yang kedekut, dia tak bagi sumbangan, dia kedekut sangat, minta sumbangan, dia kaya tapi minta sumbangan tak pernah bagi pun. Kata bagi apa banyak-banyak, dia tengok tak ada perkembangan apa pun, dia kutuk pula. Dan satu masa Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia rugi, kemungkinan. Tapi ada orang yang
dia kedekut, tapi Allah Ta'ala kayakan dia lagi, dalam keadaan kaya. Jadi kita kata di mana bukti hadis Nabi SAW ini? Maka kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, kemungkinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kehancuran kepada dia itu dalam keadaan duit dia itu kurang berkat. Ada duit banyak tapi kurang berkat. Ada duit banyak tapi sekejap saja habis kerana kurangnya berkat dia. Dan kemungkinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi dia duit banyak. Kadang-kadang kita tengok kereta besar, rumah besar, duit banyak, tetapi dia tidak ada ketenangan di dalam rumah dia. Anak-anak dia sukar untuk dididik, isteri dia sukar untuk dididik. Berbanding dengan seorang yang isteri dia mudah untuk dididik, isteri dia, anak-anak dia mudah untuk dididik, tapi dia duit banyak, tapi dalam keadaan keluarga dia yang tidak tenteram, maka boleh jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kehancuran dalam bentuk yang tersebut. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang keduanya, ringkas, 7 suku saya berhenti insya-Allah, syuruk pukul 7.16. Yang keduanya, income ataupun balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada habuan kita memberi sedekah itu. Yang kedua, sedekah ini dia boleh memberikan kepada kita rawatan daripada sakit. Hadis Nabi SAW, Nabi sebut, walaupun hadis ini pada sanadnya mempunyai beberapa perselisihan di kalangan para ulama, dan sebagian para ulama mengatakan statusnya hasan. Kata Nabi SAW, dawu mardakum bis sadaqah, ubatilah orang-orang sakit di kalangan kamu itu dengan sedekah. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita ada adik-beradik kita ke, saudara mara kita, mak ayah kita yang sakit. Macam-macam cara kita buat. Kita jumpa doktor pakar pun tak jadi. Kadang-kadang kita pergi kepada rawatan alternatif pun tak menjadi. Apa kata tuan-tuan, kita cuba dengan bersedekah. Kita bersedekah, diniatkan pahala kepada orang sakit, ataupun kita ambil duit daripada orang sakit itu, keluarkan sedekah. Kerana Nabi SAW sebut, dawu mardakum bisadaqah, ubatilah penyakit kamu itu dengan sedekah. Bahagian para ulama yang mereka itu memberikan sedekah, memberikan bantuan, mereka mencuba dan mereka terbukti bagi mereka apabila mereka memberi sedekah, penyakit-penyakit mereka hilang. Tuan-tuan muslimat, kita beri sedekah ataupun kita buat apa amalan yang baik itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan nilai. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan lupa kepada apa-apa amalan yang kita lakukan. Sekecil-kecil benda pun. Bagai contohlah, kita duduk hari Jumaat, penuh masjid. Penuh masjid. Tiba-tiba ada orang datang pada, dia cari ruang. Dia cari ruang dan kita injak sedikit, bagi ruang kepada dia. Satu amalan yang sedikit sahaja kita buat. Kita bagi ruang kepada dia, dia duduk. Tetapi lepas pada tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan ketenangan kepada kita. Kita tak tahu rupa-rupanya disebabkan kita bagi ruang sahaja kepada dia di dalam masjid. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fafsahillahu lakum, yafsahillahu lakum. Kalaulah dikatakan kepada kamu, tolong beri ruang kepada orang lain untuk duduk, fafsahillah, fafsah, maka berikanlah ruang, yafsahillahu lakum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan luaskan rezeki kamu. Kadang-kadang kita pun tak ingat dah kepada orang yang kita beri sedekah. Kadang-kadang kita pun dah terlupa, lama dah kita bagi sedekah kepada dia, dah lama kita bagi ruang kepada dia, dan kita pun kadang-kadang tak kenal. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mensia-siakan amalan kita. Oleh kerana itu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi SAW menyebutkan kepada kita supaya kita memperbanyakkan sedekah itu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tidak akan membiarkan amalan kita itu. Dan walaupun kita dalam keadaan kita pun dah terlupa, kita kadang-kadang kita berapa ramai tuan-tuan, kita dah melakukan kebaikan, kita jumpa orang tepi jalan, kita beri sumbangan kepada dia, kita pun tak ingat kepada dia. Tetapi sedekah yang kita berikan itu, kemungkinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lapangkan rezeki kita. Yang kedua. Dan yang ketiga tuan-tuan, sebelum kita tamat,
Di antara kelebihan sedekah ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita hilang rasa takut dan duka cita. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Alladzina yunfiquna amwalahum, dan orang-orang yang memberi infak harta mereka itu bil-laili wan-nahar, pada waktu malam dan siang, sirran wa 'alaniyatan, dalam keadaan sirran, dalam keadaan sembunyi, wa 'alaniyatan, ataupun dalam keadaan jelas, falahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka balasan daripada Tuhan mereka, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak ada rasa takut dan mereka tidak berduka cita. Hari ini tuan-tuan, kita hidup dalam keadaan ekonomi yang tidak tentu. Kadang-kadang bulanan kita punya perbelanjaan pun kadang cukup, kadang tak cukup tuan-tuan. Kadang-kadang di kalangan kita mungkin hutang banyak, komitmen pun banyak. Maka menyebabkan kita kadang-kadang rasa stres, sehingga menyebabkan kita perlu mencari part time, buat kerja lain, dan kita dapat, akhirnya kita dapat wang yang kita mahukan. Apabila kita dapat wang itu tuan-tuan, kita akan rasa, sebab kita penat, kita mencari, kita akan rasa timbul, Allah Ta'ala akan berikan kepada kita rasa kedekut. Kita akan rasa kedekut. Waktu tu bila sebab kita susah payah mencari duit, kita akan rasa sukar untuk kita memberi infak. Tetapi Nabi SAW sebut tuan-tuan, ada satu Nabi sebut apabila para sahabat tanya, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'zam, apakah sedekah yang paling besar amalan, ganjarannya? Kata Nabi SAW, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'malul ghina. Sedekah yang paling terbaik, sedekah yang paling nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, anta saddaqa, iaitu engkau memberikan sedekah, wa anta sahihun syahihun, dalam keadaan engkau itu sehat, dan dalam keadaan engkau itu syahihun. Syahihun ni maksud dia kedekut. Waktu kita cari duit itu yang penat-penat tuan-tuan untuk menampung keperluan bulanan kita itu, Nabi SAW sebut waktu itulah yang paling terbaik kita beri sumbangan. Dan takhshal faqra, waktu kamu bagi itu kamu takut kewangan kamu pada bulan itu tidak mencukupi. Wa ta'malul ghina, dan waktu itu kamu mendambakan kekayaan. Maka inilah waktu yang terbaik, kata Nabi SAW, untuk kita memberi sedekah. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita dapat duit, bukanlah kita suruh kita bagi semua. Walaupun kita faham, saya sendiri pun kita sama, ekonomi yang tidak menentu, bukan kita minta bagi semua. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut mimma razaqnakum, sebahagian daripada rezeki yang kami berikan. Walaupun kita tak cukup duit, janganlah kita bagi semua. Marah anak isteri kita, nafkah tak cukup. Sekurang-kurangnya kita reserve sedikit kewangan bulanan kita itu untuk kita infak dan kita sedekahkan. Tiap-tiap bulan itu ada. Adalah RM1, RM2 yang kita berikan, paling tidak pun ada kita reservekan untuk ini duit untuk aku buat sedekah. Paling tidak itu ada. Karena tuan-tuan, apabila kita memberi sedekah ini, kita akan rasa dia punya ketenangan. Kita akan rasa feedback yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada kita pahala yang banyak. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah, bila bulan Ramadan ni, pengalaman saya lah, pengalaman saya duk tanya dengan AJK Masjid dan sebagainya. Saya tanya, sumbangan bulan Ramadan ni bagaimana? Banyak masjid yang sumbangan meningkat di bulan Ramadan. Saya kira mungkin masjid kita sama. Tetapi tuan-tuan, walaupun dalam keadaan itu masih ada masyarakat kita yang kurang. Dia dengar, dia bukan tak percaya, tapi dia kurang kesedaran untuk memberi infak. Bulan Ramadan satu bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran yang besar. Amalan apa tuan-tuan bulan puasa ni yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita makan pahala atas angin je? Maknanya kita tak perlu buat apa-apa, tetapi pahala kita dapat macam orang puasa.
Pahala apa tuan-tuan? Ni masjid kita bagi kepada, saya tak tahu dia letak depan ni. Bil elektrik ni tuan-tuan, saya bacakan. Bulan ni saja 3,308. Perlukan kepada kita sumbangan untuk kita beri, kita melestarikan lagi aktiviti-aktiviti masjid. Amalan bulan puasa yang kita boleh lakukan supaya kita dapat amalan seperti orang yang berpuasa itu juga, iaitulah kita memberi infak, kita memberi makan orang yang buka puasa. Kata Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayanqusa min ajri as-sa'im syai'a. Kata Nabi SAW, man fattara sa'iman, siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, bagi dia tu pahala seperti orang yang berpuasa tu, min ghairi ayanqusa min ajri as-sa'im syai'a, tanpa dia mengurangkan sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Maka kita dapat faham di sini satu pelaburan yang besar apabila kita dapat memberi makan kepada orang yang berpuasa. Masjid kita buat, iftar. Tiap malam kita buat iftar. Maka masjid kita perlukan sumbangan daripada tuan-tuan untuk kita bagi sumbangan, paling tidak pun RM1-2 kita bagi, supaya kelestarian perjalanan Ihya Ramadan ini mampu untuk diteruskan. Memberi makan kepada orang yang berpuasa ini tuan-tuan, kita dapat pahala macam orang puasa juga. Inilah dia panggil pelaburan di akhirat. Bagaimana kita nak dapat keuntungan yang besar? Kita hanya beri makan kepada orang yang berpuasa, tapi kita dapat pahala seperti orang puasa itu. Maka satu gambaran, satu ganjaran yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa itu sahaja untuk perkongsian pada pagi ini. Moga-moga mendapat manfaat kepada kita, dan teruskan kita memberi sedekah, memberi sumbangan khususnya kepada masjid kita yang memerlukan dana yang besar untuk pembangunan kerohanian kepada jemaah. Semoga amalan kita itu dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal soleh, yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang kelemahan saya. Terima kasih tuan-tuan di atas perhatian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.